SRG lebih agresif early game untuk memberikan tekanan kepada Harley dan mendapatkan snowball. Dan apa yang bahaya sekarang ni untuk pasukan IG, mereka tak ada counter engage langsung. Kalau Chow tangkap seseorang. Tepat sekali. Bagi saya itu akan menjadi satu masalah yang besar. Dan pada saya sekarang, Syamilo, saya sangat-sangat setuju bahawa untuk bahagian first turtle, pasukan IG memang tak boleh nak kontes. Kita akan lihat tuan-tuan dan puan-puan perlawanan. Pusingan yang pertama di antara Invictus Gaming berhadapan Selangor Ray Giants. Permulaan di antara pertembungan saudara Gorgeous dan juga Cram. Kali ini kembali satu masih lagi menyarung jersey berwarna merah, yang seorang lagi sudah pun menyarung jersey berwarna hitam putih ketika ini. Tekanan diberikan kepada Stormy. Begitu juga dengan damage yang dikeluarkan kepada Nova Escobar. Tukaran nyawa yang cukup banyak berlaku dan Nova yang alami masalah besar walaupun dengan penggunaan Khalid yang kita sering kali lihat. Khalid ni mendominasi dekat kawasan River pada bahagian early game. Ya, tapi dia tak ada quick guard. Masih belum ada lagi untuk kembalikan nyawa yang telah pun hilang. Dan di mana buat ketika ini, antara aspek yang penting adalah untuk melihat sama ada Hazel akan menadah gangguan jajahan jungle ataupun tidak. Kerana kalau itu berlaku, Harley ni kita boleh katakan hero yang sangat-sangat bergantung kepada kelebihan early game. Kalau tak berjaya untuk mendapatkan perkara tersebut, impact beliau mungkin akan kurang dirasai. Jadi kita juga kena lihat bagaimanakah Selangor Red Giant ingin melaksanakan rotasi mereka. Ya, Daripada sudut emblem, daripada sudut emblem bagi saya masih lagi dikekalkan Mal QT dengan penggunaan emblem marksman, tetapi untuk Innocent juga tak ingin mengubah apa-apa emblem bagi carry. Yang ada yang cucu kata carry emblem marksman lebih baik dan sebagainya. Ada percubaan Stormy untuk ke hadapan. Tersilap langkah. Uni cuba untuk membalas semula, tapi Spencer akan cuba untuk bertahan dan Spencer berjaya untuk memancing keluar Uni ke hadapan, dan Uni yang bakal dikorbankan juga 2 untuk 1. saya tak pasti apa yang mereka cuba untuk laksanakan sebentar tadi, di mana Stormy juga mungkin dia tertekan kembali wings by wing itu. Saya rasa dia nampak Uni dah nak sampai. Jadi dia macam okey, mungkin nak counter engage balik. Kesilapan. Dia tak perasan ada Mark Valentina dah ke? Takkan tak perasan. Tapi kali ini Stormy nyawanya dikurangkan dengan cukup banyak. That's right. Ada untuk Spencer sekarang ni, perjalanan dekat first turtle yang sepatutnya menjadi mudah untuk SRG. Sekarang ni mereka kena kira-kira semula. Betul. Untuk menghalang Hazel daripada terus mendominasi sebenarnya. Ya, dan keadaan memandangkan Stormy takkan ada PD strike. Ya. Terus saja cuba untuk memberikan damage. Tapi lompatan demi lompatan daripada Gorgeous menghalang pergerakan SRG untuk masuk ke kawasan tersebut. Di kawasan bawah ada pertempuran 1 lawan 1 yang agak 50-50 di antara kedua-dua goal lane. Tapi tetap akan didapat oleh Hazel. Ya, mereka dah tahu bahawa mereka tak boleh mendapat kemenangan sebentar tadi, di mana Hazel sudah mendapat level 5 lebih awal daripada Uni. Nak contest menjadi 70-30. Jadi terus pasukan Invictus Gaming sekarang ni berjaya untuk dapatkan first turtle. Seperti yang dikatakan oleh awak Syamilo, Sunforce sebentar tadi, preparation sebelum mengambil turtle itu yang lebih penting lagi. Bagaimana mereka telah memberikan tekanan yang lebih tinggi kepada Stormy sehingga kan tak ada feather strike untuk digunakan pakai di dalam kawasan turtle, membenarkan mereka mengawal kawasan tersebut dengan jauh lebih mudah lagi. 2 kill berbalas 1 pada minit yang ketiga, tetapi tiada perbezaan ekonomi. Tanpa tadi bagian tengah. Tendangan ke arah Nova Escobar, masih lagi terselamat, malah kali ini Uni yang akan cuba untuk dicari Spencer. Dan diberikan bola oleh Hazel. Spencer tertumbang, tapi nyawa demi nyawa dikorbankan, double kill untuk Hazel miliki. Walaupun berjaya untuk mendapatkan Spencer, tapi ianya berulang lagi 2 untuk 1 di bahagian tengah. Dan baru je berbincang, Harley ni adalah sejenis hero yang perlukan early game advantage. Dan dengan 3 kill yang telah pun dimiliki oleh beliau, ini mungkin membenarkan beliau untuk mendapatkan snowball effect dengan lebih pantas lagi. Dan ini juga bergantung adakah Genius One dah pun disiapkan ataupun tidak. Hilang. Diberinya pula Mal QT satu kelebihan kill ke atas Innocent. Kalau Cloud tadi mungkin masih lagi boleh untuk mengelak, tapi dengan penggunaan carry, ianya cukup sukar untuk Innocent mengelak daripada sebarang kombinasi Harley tersebut. Baru 3 minit lebih Genius One telah disiapkan oleh Harley. Jadi kat sini saya boleh katakan satu persiapan item yang cukup pantas juga daripada Hazel. Pasukan SRG perlu berjaga-jaga sebenarnya. Buat masa sekarang ni disebabkan snowball yang ada kepada Hazel, tak ada siapa boleh tadah dia punya Deadly Magic lagi buat masa sekarang. Ya, bukan itu saja. Malah pada waktu ini ianya membuatkan pergerakan Hazel seakan-akan tak ada sebarang gangguan. Walaupun pada saya SRG seharusnya mempunyai satu map pressure yang lebih tinggi dengan pembawaan Chow Farsa.
Tapi apabila dalam keadaan begitu begini, Uni hilang. Nampak seperti satu kegagalan early game yang besar untuk SRG. Bagaimana caranya untuk mereka bangkit semula? Saya rasa untuk Selangor Giant bertahan, bersabar, menantikan side lane mereka untuk mendapatkan kekuatan terlebih dahulu. Manakala untuk Invictus Gaming, peluang terbaik untuk mereka teruskan rasakan. Teruskan gerakan agresif untuk mendapatkan lebih banyak lagi kelebihan supaya mereka boleh mencapai snowball effect yang diingini. Kena ingat, perbezaan ekonomi baru saja 1,000 gol. Kalau mereka betul-betul nak snowball, mereka kena cuba mendapatkan perbezaan ekonomi sekurang-kurangnya 5,000 gol di antara kedua-dua pasukan. Apa yang saya rasa sekarang ni adalah di mana kalau Crown boleh mencipta momen dia. Jadi kat situ mungkin akan menyebabkan mereka mengalami sedikit masalah. Hazel bergerak ke depan, tapi persiapan cuba untuk dilaksanakan oleh Invictus Gaming untuk dapatkan turtle seterusnya. Turtle ditarik oleh Kram, tapi dekat kawasan tengah ada pressure yang diberikan oleh Spencer. Clearance terpaksa untuk dilakukan oleh Stormy terlebih dahulu. Gorgeous memberikan satu tumpuan kepada Uni. Uni dengan nyawa yang agak sedikit dikurangkan oleh Gorgeous. Gorgeous masih lagi bertahan. Pedestrian dibuka oleh Stormy. Agak sedikit jauh, tapi Stormy dengan satu flicker mengenai daripada poket tersebut. Gorgeous yang bakal terlalu jauh untuk diberikan sebarang backup. Malah gerakan di bahagian hadapan. Kram memberikan damage. Satu flicker daripada Yums dengan satu menggunakan Jit Kondo yang cukup baik. 4 menentang dengan 3. Tetapi pemain-pemain daripada Scan Invictus Gaming tidak ingin meneruskan lagi pertempuran tersebut. Manakala Innocent juga turut hadir ke kawasan tengah. Adakah itu outplay juga daripada pasukan SRG ataupun sebenarnya kesalahan daripada Gorgeous yang terlalu ke depan? Terlalu awal lah bagi saya. Kesalahan. Sebab tadi kita dah berbincang sebelum game ini dimulakan, antara kelemahan Invictus Gaming adalah pelaksanaan strategi. Lihat bagaimana mereka cuba nak melaksanakan serangan seperti tadi. Begitu jauh daripada rakan-rakan, terpisah. Nova dan juga Gorgeous sendiri sahaja di bahagian hadapan dan didenda begitu sahaja. Dan saya rasa dalam game ni Kram menjadi masalah yang cukup besar juga kepada pasukan Invictus Gaming sebenarnya. Sunfrost di mana dia punya zoni cukup cemerlang. Terus saja mencuba untuk mendapatkan Nova Escobar. Nova Escobar berjaya untuk menyelamatkan diri. Masih ke waktu Yum yang akan hilang di tangan Spencer. Dengan adanya satu pedal strike. Hasil buatannya sendiri setelah berjaya untuk mencuri dari Stormy sebentar tadi. Dan kali ini 7 balas 4. Cuba untuk sedikit demi sedikit mendapatkan semula keuntungan yang sudah pun jadi sia-sia di bahagian second turtle sebentar tadi. Saya rasa ini posisi yang semakin lama semakin selesa kepada Selangor Giant. Mereka juga menyedari sedikit sebanyak Invictus Gaming mula melaksanakan kesilapan yang boleh dipakai oleh mereka untuk memberhentikan momentum yang telah pun dipegang oleh Invictus Gaming pada fasa awal game. Sekarang ni untuk Invictus Gaming, mereka kena cari semula momentum tersebut dengan melaksanakan strategi ataupun serangan yang jauh lebih kemas lagi. Nova dalam game ni cukup cemerlang. Lihat kat mana mirroring yang dia cuba laksanakan. Berapa kali dia banyak survive damage yang boleh dikeluarkan oleh pasukan SRG. Mencuba, tapi dia mesti ada flicker. Tapi tendangan tetap dapat Nova Escobar. Masih lagi resistance stop. Dan cuba untuk diberikan satu setup oleh Kram. Stormy akan hilang. Stormy terkena damage tersebut. Kali ini peluang untuk Gorgeous ditumbangkan oleh Selangor Giants. 2 untuk 1. Spencer cuba untuk bertahan di kawasan tengah. Malah menarik kawasan tengah berjaya untuk dihancurkan oleh Invictus Gaming. Bagi satu gerakan yang cukup bijak daripada Hazel sebentar tadi. Cuba untuk mendapatkan sagu hati dalam satu pertempuran yang tidak dimenangi. Tapi begitu juga kita boleh katakan untuk Selangor Giant, mereka mengorbankan Stormy untuk mendapatkan 2 kill. Tapi Kram, alamak. Kram. Ini tak berjaya. Saya boleh kata kesilapan juga sedikit dilaksanakan sebentar tadi. Tapi kita lihat bagaimana peluang daripada pasukan SRG untuk mara semula masuk. Tapi Invictus Gaming sebenarnya nampak yang bagaimana dalam game ni memang betul-betul play around Hazel. Dan Hazel punya flanking sangat cemerlang untuk mendapatkan Stormy. Dalam game ni memang betul kenapa mereka ambil carry adalah untuk backup. Sebab Stormy langsung tak diberi peluang. Innocent nyawa dikurangkan dengan cukup banyak. Nova Escobar memerhati, terpaksa untuk membiarkan saja cubaan untuk memancing flicker saya rasa. Namun pemain-pemain daripada SRG masih lagi kekal tenang. Walaupun hampir-hampir kehilangan tonggak serangan utama mereka. Dan sekarang dengan adanya Lord Melkiti mula untuk memberikan tekanan di kawasan atas. Memaksa SRG untuk berpecah. Masalah utama untuk Selangor Giants kali ini adalah Hazel. 5 kill, 0 kematian, 3 assist. Genius One, Lightning Tension telah pun berada di dalam tangan. Untuk SRG mendapatkan kemenangan, mereka kena sekurang-kurangnya cuba untuk mendapatkan sedikit sebanyak Magic Resistance terlebih dahulu. Sebelum mereka boleh menadah dan juga melaksanakan serangan balas. Jadi sekarang ini untuk Selangor Giant, mungkin kena bersabar terlebih dahulu. Untuk Yums dan juga Kram, media nama dah pun disiapkan. Tetapi masalahnya adakah mencukupi? Dan dalam pertempuran sebentar tadi saya nampak Hazel dapat Stormy. Tapi dalam masa yang sama Hazel nyawa yang cukup rendah. Adakah dalam situasi tersebut sebenarnya Stormy juga hampir untuk menyebabkan Hazel dikorbankan dalam
situasi tersebut sebab flanking yang dilaksanakan oleh Hazel seperti tadi tu, posisi dia sungguh cantik. Dia katakan berjaya untuk mendapatkan tekanan yang cukup besar kepada pasukan SRG. Oh, PTS That's right. right, dibuka, tenangan dicari. Yums mungkin dalam satu kedudukan berbahaya. Flicker digunakan oleh Yums, tapi Spencer masih lagi mampu untuk mengelak. Kram juga terbakar Spencer. Spencer ditumbangkan, tapi dalam waktu ini di manakah Malcuti masih lagi dicari Spear of Destruction untuk hadir. Kram juga cuba untuk melakukan zone out berjaya. Namun Hazel membuatkan pemain-pemain daripada SRG juga untuk berfikir 2-3 kali sebelum mereka melaksanakan gerakan. Memandangkan Innocent boleh saja untuk diculik pada bila-bila masa. Berjaya untuk dapatkan menara ke kawasan atas walaupun hanya Spacer tertumbang, tapi dalam waktu yang sama Flicker juga dipakai oleh Yums. Itu adalah informasi yang cukup penting kerana sekarang ini SRG perlukan satu pertempuran besar bagi memastikan mereka boleh untuk menterbalikkan semula keadaan ke pihak mereka. Dan kalau tanggungjawab perlu pulang sekarang ni, saya rasa kepada Stormy sahaja yang boleh. Kalau bermain daripada jarak yang dekat, mungkin mereka tak ada dalam mereka akan ada masalah yang besar. 10 minit. Mereka inginkan lot, tapi lihat Gorgeous yang mencuba. Nova tak sampai juga kali ini. Kedudukan Innocent diberikan tumpuan. Gorgeous berjaya tertumbangkan. Hazel, satu kedudukan yang cuba untuk melakukan flanking. Berjaya untuk mendapatkan Stormy dan kali ini tombak sampai. Malcuti mencuba untuk mendapatkan Uni. Yang rendah untuk Yums. Yang sangat-sangat rendah. Memberikan double kill kepada Hazel. 12 berbalas 8. Lot dimiliki SRG, tapi mereka hilang 3 orang pemain dalam skrip mata. Tapi mereka macam boleh dapat tarik dekat bahagian tengah sekarang ini. Uni perlu memberikan penjagaan. Ada Holy Defense terlebih dahulu. Berjaya untuk diaktifkan. Dan Hazel, alamak. Holy Defense. Tak apa, reset sahaja. Tetapi saya suka bagaimana Invictus Game ni, mereka tahu daripada pembuatan objektif, daripada sudut kawalan space, pergerakan di kawasan lot tersebut lebih dimiliki oleh Selangor Wijaya. Jadi, mereka memilih untuk fokus kepada kill sahaja. Terutamanya dimulakan dengan targeting terhadap Stormy di bahagian belakang. Dan kemudian kalau kita melihat dekat sini, Hazel juga bersembunyi sabar, tak memaksa untuk mencolik lot sebentar tadi, hanya untuk mencari peluang untuk mendapatkan kill. Ya, SRG dapatkan lot. Adakah next fighter memang kena winter je untuk Stormy? Bagi saya, ya. Mungkin sangat-sangat memerlukan Winter Crown maupun Mortal? Saya rasa winter. Blackwing. Mungkin masih lagi logik. Yums sudah pun ada flicker dalam genggaman. Cari sasaran untuk diberikan suapan kepada SRG. Tapi baiknya bagaimana gerakan-gerakan acahan daripada Yums ini tidak sedikit pun dimakan oleh Invictus Gaming. Mereka tidak mengeluarkan sebarang escape skill secara terlalu awal. Gorgeous akan terus hilang. Belum lagi tenangan yang terlalu jauh. Cukup sekadar di depan mata saja. Tapi Hazel juga berada di kawasan yang berbeza. Kram akan hilang mungkin. Yang rendah untuk Kram. Berjaya terdapat Hazel, tapi Kram hilang. Hazel cuba untuk ditangkap, tapi Hazel menggocek. Hazel masih menggocek. Hazel masih lagi selamat. Spencer masuk ke bahagian belakang. Tom yang rendah. Spencer bersama Malcuti. SOD bertombak jauh daripada badangan. Land of Dawn. Tommy ditumbangkan juga legendary untuk Hazel. SRG dalam masalah besar. Minion dekat bahagian tengah masih lagi ada. Dan hanya ada 2 orang pemain yang boleh melakukan pertahanan. Innocent tak boleh untuk pulang. Hazel akan masuk lagi. Hazel cuba untuk mengacak-acak. Innocent dapat tinggal. Hazel tak kena mulakan dia. Tapi kali ini dekat bahagian base, Malcuti cuba untuk memberikan damage. Tak ada minion. Nampak seperti mereka terpaksa untuk pulang, manakala Kram juga kembali ke dalam permainan. Sangat-sangat berbahaya Hazel sebentar tadi. Bagaimana dia punya repositioning yang cantik. Berjaya untuk elakkan beberapa skill juga. Untuk menyelamatkan keadaan bagi pasukan Invictus Gaming yang sepatutnya sebentar tadi boleh katakan mereka hampir tewas teamfight tersebut. Inhibitor turret di bahagian tengah juga dah pun ditutupkan. Bagi pendapat saya untuk Invictus Gaming, yang lain dah pun melaksanakan tugasan masing-masing. Sekarang ini pada minit yang ke-13, waktunya untuk Malcuti pula untuk lebih bersinar. Sebab Hazel dah pun membawa game ini dalam tangan mereka sampai kepada fasa mid game. Malcuti pula kena menunjukkan impact yang lebih besar pula. Dah ada Malefic Gun untuk Malcuti. Saya rasa dia perlu untuk capaikan tujuannya dengan permainan yang lebih agresif. Dengan item damage yang sudah pun dibeli. Kalau item defense untuk dia bermain dengan kurang selesa sebab dia punya kedudukan kill pun setakat ini 2-0-3. Saya rasa dah cukup selesa untuk dia memberikan impact yang baik. Tapi Innocent hilang. Akan hilang pastinya. Hilang juga. Hazel mendapatkan Innocent. Dia beli Glowing One ke? Damage apa tu? Tak, dia beli Holy Crystal dan juga Divine Glaive. Wow, kerana kurit damage. Yang digunakan oleh Hazel sebentar tadi. At certain point kita nampak yang ada nyawa yang berbahaki untuk Innocent. Ya. Tapi tak sempat juga. 10 total kill untuk Hazel. Sekejap. Stellum Sight untuk item terakhir. Tapi dia baru siap. Baru saja siap. Ya.
Sebentar tadi dengan adanya Divine Glaive, Magic Penetration yang telah pun dimiliki oleh beliau mencukupi untuk menembusi mana-mana Magic Resistance. Holy Crystal dia penambahan lagi dengan Magic Power, tetapi Cellium Sight itu pastinya akan membenarkan Hazel tak perlu berharap kepada Deadly Magic sahaja untuk mengeluarkan apa damage yang tinggi. Dia pakai Little ke? Saya rasa pakai Little. Yang buatkan dia terus hilang nyawa yang berbaki. Sebenarnya tadi sepatutnya boleh hidup Innocent, dan mungkin itu juga akan menyebabkan mereka mampu untuk melaksanakan pertahanan. Tapi sekarang ni Invictus Gaming dengan Law yang sudah pun berada kat bahagian tengah. Cukup tenang. Tendangan dilakukan. Hazel akan ditumbangkan. 2 orang pemain untuk 1. Tapi kali ini satu setup berjaya untuk dapatkan Stormy. Stormy akan ditumbangkan. Kram dapat 4. Tapi apa gunanya Kram? Innocent dalam kedudukan berbahaya. Dan sekarang Crystal akan dihancurkan. Invictus Gaming. Satu mata ke atas Sangger Kasih. Wow. Macro play. Tapi kita boleh nampak bagaimana game ini dibawa dari awal sampai ke akhir. Hazel, itu merupakan satu performance yang cukup luar biasa. Seakan-akan Kaito Kid. Dan bagi pendapat saya, dia dah pun melaksanakan tugasan dengan cukup cemerlang daripada fasa awal game lagi. Dan seperti yang kita ada bincang sebentar tadi, fasa late game, Harley bukan tumpuan utama. Apa yang buatkan dia menang pusing yang pertama? Dominasi early game. Jadi mungkin itu yang diharapkan oleh Invictus Gaming. Saya ada teori Scream data mungkin mereka menang lawan Moskov dengan record. Backline sekarang ni sangat-sangat free kalau dia ramai marksman. Tapi tak apa. Kadang-kadang yang percuma tu mereka tak nak. God Lane tetap satu hero yang orang kata tank killer juga. Yeah. Kita akan lihat. Berkibar panci tinggi di julang. Di bawah berarak kemudian tempur. Raja Gergasi ingin ditentang. Mampukah menggasak terus menghancur. Kita lihat perlawanan pusingan kedua. Setelah darah tertumpah untuk sang Gergasi merah. Mampukah Invictus Gaming melenyapkan terus perlawanan ini dari genggaman sang Gergasi. Dengan adanya Tamus dan juga Hellcat ketika ini. Satu di bahagian XP. Kita pernah nampak Hellcat dekat bahagian XP. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kali ini Hellcat Gold Lane yang akan mungkin memberikan tekanan yang besar kepada Moskov terlebih dahulu. Dengan adanya kewujudan Marcel, Hellcat nak dive, nak burst juga akan terganggu dengan pasif Marcel. Rasa lebih kepada nak pressure dekat bahagian Gold Lane itu. Tekanan diberikan Spencer dalam masalah yang besar. Datang Hazel. Percubaan untuk Hazel memberikan bantuan sekali lagi. Sebagaimana di pusingan pertama, tapi Stormy jauh rendah. Stormy! One last hit! Purify ditekan. Percubaan daripada Hazel dapatkan Yons! Hilangnya seorang pemain lagi. Early game pressure daripada Invictus Gaming. Trio mid mereka cukup strong sekarang ni. Adakah sekali lagi Hazel akan mendapat suapan kill pada fasa awal game, terus saja mendominasi? Itu menjadi persoalan. Jika sebanyak asalkan untuk Little Wonder buat ketika ini, Nova Escobar meninjau di kawasan jangga melihat di manakah positioning ini. Dengan adanya Little Ignition dan juga Master Assassin jadi kat sini, damage yang akan dikenakan kepada Innocent cukup luar biasa dekat early game. Tadi saya nampak Mel dah jump dekat Moskov, tapi disebabkan Innocent sempat untuk gunakan dia punya first skill, gerakan agresif daripada Invictus Gaming itu terbatal buat seketika waktu. Cuma dekat bahagian tengah lagi dan lagi kesilapan awal dilaksanakan oleh pasukan SRG. Ya, kesilapan awal yang berlaku. Atau yang lebih baik adalah bagaimana setup awal daripada Invictus Gaming ini sebelum first tutor bermula lagi. Mereka sudah pun mendapatkan satu dominasi yang cukup besar. Yung cuba untuk ke hadapan. Akan tapi sekarang ni turtle mula untuk diambil oleh Invictus Gaming. Spencer ada Fury of Phoenix. Cubaan dengan Fury of Phoenix berjaya untuk dapatkan 2 orang pemain. Kali ini SRG dalam masalah besar. Kram dengan yang rendah. Kram akan dihilangkan. Malah Hazel. satu lagi pemain mungkin akan ditumbangkan. Yons menjauh rendah. Uni juga terpaksa untuk pulang. Dan Hazel cuba untuk masuk ke dalam kawasan pembuff milik SRG. Zoning yang cukup cemerlang daripada Nova Escobar dan juga Gorgeous sebentar tadi. Uni tak boleh nak hadir di kawasan turtle. Tak dilupakan juga Fury of Phoenix. 3 orang terkena stun sebentar tadi, menyebabkan Invictus Gaming berjaya untuk mendapatkan turtle yang pertama. Dan dengan 2 kill yang berada di dalam tangan mereka, melonjakkan perbezaan ekonomi sebanyak 500 gol. Berada dalam situasi yang selesa. Dan kita kena ingat waktu tadi tu bagaimana Stormy tak ada lagi dia punya Crimson Beacon, dan kita nampak bagaimana jumlah pemain pasukan SRG tak cukup sebenarnya untuk melaksanakan team fight. Tapi Fury of Phoenix yang tepat kepada waktunya menyebabkan pasukan SRG juga terperangkap. Cubaan untuk Nova Escobar ditumbangkan. Nova Escobar diberikan backup oleh Melcuti. Nova Escobar bernyawa sangat-sangat rendah. Fury of Phoenix tak ada untuk melakukan sebarang backup pada saat ini. Terus saja Nova Escobar dijatuhkan.
setelah serangan secara bertubi-tubi diberikan oleh SRG ke arah diri beliau. Tapi dekat kawasan gold lane, terpaksakah Melqt melepaskan saja menari ini? Gold plate dia berjaya untuk dapatkan oleh Innocent sekarang. Bersihkan katapult minion yang lebih pantas daripada Melqt sebentar tadi. Lompatan. Tapi kita nampak bagaimana Innocent. Sepatutnya Melqt menang besar berhadapan dengan Moskov. Tapi dalam game ni nampak macam Innocent masih lagi selesa untuk dapatkan buff. Tapi itu yang saya risaukan. Hellcat berhadapan dengan Marcel. Pasif beliau tak menyebabkan penggunaan ambush serangan hendak daripada Hellcat ini boleh digunakan secara mudah ataupun selancar yang sebiasanya. Dan itu mungkin akan menjadi masalah kepada Melqt nanti. Kanan. Tak kena. Diberikan sebentar tadi Melqt. Cepat untuk larikan diri. Justice telah disiapkan oleh Gorgeous terlebih dahulu sebagai item yang pertama. Kita nampak bagaimana Stormy sekarang ini. Kesanakan tekanan dekat bahagian tengah. Glowing disiapkan oleh Spencer. Kurangkan lagi region yang dimiliki oleh pasukan SRG. Yoms nyawa yang agak rendah sekarang ni. Turtle yang kedua. Setup boleh dilaksanakan oleh pasukan Invictus Gaming. Melqt mencuba untuk memberikan damage ke arah Innocent. Cubaan untuk Turtle diambil. Tapi Melqt kali ini mungkin boleh untuk hadir. Bayangkan saja Furion Phoenix dikombokan lagi dengan Danapol. Tapi lihat bagaimana Furion Phoenix sudah diaktifkan. Danapol juga diaktifkan. Bercuba untuk dapatkan Yoms. Tapi Golden Hour sudah pun memberikan serba sedikit kesan untuk Melqt dan juga Nova Escobar. Tapi Kram yang kembali kejar. Bercuba untuk Uni masuk. Nova Escobar ditumbangkan. Damage diberikan. Yoms jauh rendah. Gorgeous cuba untuk bertahan. Gorgeous bertahan. Gorgeous masih lagi cukup kebal. Masih lagi cukup keras. Kram yang mungkin bakal dijatuhkan. Tapi Kram akhirnya dijatuhkan juga oleh Spencer. Mel. Mel berjaya untuk dapatkan Stormy mungkin. Tapi percubaan untuk melakukan tombakan daripada Innocent. Nyawa Stormy sangat-sangat rendah. Saling bentukkan nyawa, saling bentukkan serangan. Tapi satu nyawa belum lagi ditumbangkan. Oh, Innocent. Nyawa rendah lagi untuk SRG. Innocent cuba tapi Innocent out from the game. Ya, kita nampak bagaimana cemerlangnya kedua-dua pemain yang melakukan gerakan Nova Escobar. Flicker, Hazel mendapatkan turtle. Perlawanan yang bertumpah darah tak lekang dengan team fight. Ya, masih lagi berterusan. Nova Escobar hilang. 14-4. Cukup sengit sekarang ini pertempuran antara kedua-dua belah pihak. Di bahagian tengah akan ada satu press yang diberikan oleh Melqt. Sementara di kawasan tengah ini hanyalah sekadar poking-poking yang berlaku antara kedua pasukan. Switch lane sahaja yang berlaku sekarang ni juga dekat bahagian bawah di mana Crab akan berada di bahagian bottom lane terlebih dahulu. Dan sebentar tadi dalam pergaduhan yang begitu panjang, begitu lama di bahagian bawah, satu saja kesilapan makro bagi pendapat saya yang dilaksanakan oleh Invictus Gaming adalah Hazel tak menyertai team fight tersebut. Sebab beliau berada berdekatan tetapi memilih untuk kembali pulang, manakala Gorgeous bersama dengan Spencer masih lagi meneruskan rasakan. Kalaulah ada Hazel sebentar tadi, pergaduhan di bahagian bawah akan habis dengan lebih pantas lagi. Dia ambil turtle tadi kan? Tak, dia pergi jungle terlebih dahulu, lepas tu baru turtle. Tapi sepanjang waktu tersebut, pergaduhan masih lagi diteruskan. Sampai nampak Lihatlah macam mana Tamus kan. Dengan Emblem Fighter yang dah diberikan kelebihan dengan Hybrid Lifesteal. Yep. WarX lagi Hybrid Lifesteal. Kayaknya memang memberikan kelebihan untuk Tamus lah dalam patch kali ini. Tapi kita boleh nampak juga secara tidak langsung Spencer menjadi masalah yang besar kepada pasukan SRG Memang sekarang. besar, Dengan mana ada orang zetian cari dia. yang kita bincangkan juga di dalam drafting phase yang berlaku seperti tadi. Gorgeous dalam game ni, dia step up teruk. Hazel. Dia kata yang besar. 1-3. Hazel. Cubaan untuk melakukan pertahanan berjaya. Sangat ringkas gerakan tersebut. Ya. Clearance wave menggunakan Reti untuk memastikan tiada lagi minion, menyebabkan tiada lagi rasakan yang mampu dilaksanakan oleh Selangor Red Giant. Bermain defensif sahaja buat ketika ini. 4 kill berbalasan dengan 4 pada minit yang ke-7. Tiada perbezaan ekonomi yang ketara di antara kedua pasukan. Masih lagi seimbang situasi untuk kedua pasukan. Ya, dengan adanya Hellcat kat bahagian gold lane, bahagian atas tersebut, tak banyak juga SRG boleh dapatkan di bahagian atas sebentar tadi. Nampak macam gold plate je awal-awal tadi tu Innocent boleh dapatkan. Tapi sekarang ni waktu yang boleh kata berpihak juga kepada Hellcat, di mana clearance yang jauh lebih pantas boleh dilaksanakan cutting lane juga daripada Hazel sebentar tadi untuk membawakan kelebihan Invictus Gaming mendapatkan turtle yang terakhir. Melqt mempunyai Sky Piercer tetapi baru sahaja 10 stack yang dimiliki dan hampir saja dikucundangkan. Saya nampak Mel sekarang ni macam menghadapi kesukaran untuk memberikan sebarang contribution ke dalam permainan. Gorgeous cuba untuk masuk terlebih dahulu. Kita nampak sekarang ni mungkin terlalu ke depan. Furion Phoenix sudah pun Oh, diaktifkan. Hazel. Cubaan untuk dapatkan Yoms yang rendah untuk Yoms. One last hit untuk Yoms. Tapi lihat juga Erika Innocent yang masih lagi jauh daripada team fight. Sementara Gorgeous cuba untuk memberikan serba sedikit. Oh, dia
dan Mel berjatuh dapatkan satu lagi Mel. Terus saja kembali berundur. Lord ada pada saat ini dan tak ada Stormy. Ini masalah besar untuk SRG. Mid lane pun berjatuh dihancurkan oleh Hazel. Ya, banyak kelebihan yang dimiliki oleh pasukan Invictus Gaming buat masa sekarang ini dengan pengambilan lot seterusnya. Tidak boleh di zoning. Diperhatikan oleh pasukan Selangor Red Giant sekaligus menjadi lot yang percuma. Cuma sekarang ni siapa yang nak berikan fokus terhadap Innocent pula? Fokus terhadap Innocent. Saya rasa Innocent yang masih lagi tak mempunyai situasi yang mudah untuk mengeluarkan apa damage yang selesa disebabkan high ground yang dimiliki oleh Spencer. Poking tanpa henti di bahagian depan. Jadi tak ada ruang untuk Selangor Red Giant mengeluarkan damage output dengan lebih efektif lagi di sini. Bagi saya mentaliti mereka lebih ke arah biarlah Innocent. Kita make sure fight yang 4 lawan 5 ni menang. Dia macam kalau tak ada Innocent kat fight lagi bagus. Betul. Biarkan saja perkara tersebut dan mandangkan mereka boleh saja untuk mangsa team fight awal. Nova Escobar. Video off ini. Dan terus saja terkena kali ini dengan dana Force sudah pun dibuka. Uni nyawa rendah untuk Uni tapi Melqt yang akan hilang. Killing spray untuk Uni. Kali ini Lord masih lagi ada. Percubaan untuk mendapatkan menara kekuasaan tengah tak berjaya. Terus saja pasukan Invictus Gaming kembali berundur. Melqt perlu untuk berhati-hati. Sekali dia masuk, dia sengat memang berbisa. Tapi sekali dia tersilap, terus saja akan dijatuhkan dengan mudah. Ya, tepat sekali. Kalau tak ada flicker, lagi parah. Gerakan yang boleh dilaksanakan seperti tadi. Mungkin juga dia menjangkakan boleh mendapatkan uni. Tapi disebabkan dalam mood Phantom State. Ataupun targeting. Sebab berbelah bagi. Ada yang ingin mendapatkan uni. Ada yang ingin hanya untuk mendapatkan menara sahaja di bahagian tengah sebentar tadi. Itu inner turret. Jadi ini menyebabkan full power damage tak mampu disalurkan pada target yang penting dengan efektif. Saya rasa tadi kalau shiftkan ke Innocent ataupun Yus mungkin boleh berjaya untuk dapatkan lagi tekanan. Tapi saya yakin kalau dia ada Demon Hunter sekejap lagi, mungkin boleh. Memang gone. Percubaan untuk dapatkan Yums di kawasan tengah. Terus saja Golden Hour dibuka. Hazel berjaya untuk mengelak. Tapi lihat bagaimana Nova Escobar yang mungkin bakal ditinggalkan. Tapi Nova Escobar tidak sedikit pun dipandang oleh pemain-pemain SRG. Memberikan keutamaan kepada Hazel pada saat ini. Berbincang semula. Hybrid Lifesteal. Adakah War-X boleh untuk dimainkan oleh Hellcat sekarang? Boleh. Saya rasa baik juga sebenarnya. Cuma kita lihatkan fokus kepada Melqt sekarang adalah instant burst dan juga penetration terlebih dahulu. Untuk menjatuhkan nyawa Uni ataupun Crown dengan lebih pantas. Dan dalam hal ini saya boleh katakan apa yang menjengkelkan untuk Hellcat adalah dia akan switch off lampu dan kemudian team fight itu akan berlaku dengan keadaan yang pasukan SRG kadang-kadang mungkin tak ready dengan apa yang mereka cuba untuk laksanakan. Ataupun tutup lampu dan kemudian melaksanakan split pushing yang sedang dilaksanakan oleh Innocent di bahagian bawah masih lagi diabaikan dalam situasi ini. Kena ingat, sekarang ini Innocent dah pun menyiapkan Max Mentality item. Jadi daripada sudut damage, beliau boleh menyertai team fight untuk memberikan bantuan. Cuma ruang space untuk beliau keluarkan damage. Adakah akan diberikan? Innocent dicari. Innocent dijumpai. Phoenix satu revive tapi Gorgeous tekan apa tak tahu. Kali ini percubaan untuk dapatkan Innocent. Innocent masih lagi survive. Innocent adanya Yum untuk memberikan backup. Nova Escobar juga turut hadir. Tapi Uni juga dalam perjalanan. Nova Escobar masih lagi bertahan dengan satu flicker melarikan diri semula. Tapi lihat Melqt masih lagi cukup jauh. Gorgeous cuba untuk masuk. Gorgeous ditumbangkan. Membuatkan Invictus Gaming kehilangan peluang untuk mendapatkan Innocent. Sementara tadi kita boleh katakan juga bagaimana outplay yang baik daripada Innocent. Sempat gunakan dia punya SOD untuk melarikan diri. Cuma sayang flicker juga second skill daripada Gorgeous tidak terkena. Menyebabkan peluang untuk mereka dapatkan gold lane dan pasukan SRG itu terhenti seketika Uni. Alamak Hazel. Untuk Hazel melarikan diri. Golden Hour. Hazel nyawa rendah. Innocent dari belakang. Hazel one last hit ditumbangkan juga oleh Stormy. Tapi dalam waktu yang sama, Uni juga tak ada dalam permainan. Apa yang berlaku atas Uni sementara saja tadi? Ini yang saya katakan, untuk Invictus Gaming, targeting mereka seakan-akan masih lagi kucak-kacir. Seperti mereka tak ada kata putus, siapa mereka nak dapatkan dan di kawasan mana mereka nak fokus, team fight dan kesilapan ini, kelemahan ini yang digunakan pakai oleh Selangor Red Giant dengan chemistry yang lebih baik lagi untuk menentang mereka. Nova Escobar, nyawa rendah, tapi ada Firian di Phoenix. Lihat macam bagaimana Gorgeous masih lagi cuba untuk bertahan. Melqt kat belakang. Masih lagi dalam permainan, Melqt memberikan damage. Sekarang damage Melqt dah gila-gila dah ni. Gorgeous mampu untuk dapatkan Yums. Nyawa rendah untuk Gorgeous. Gorgeous akan ditumbangkan tapi lihat bagaimana Cram juga. Mungkin cuba untuk dapatkan kill. Gorgeous berjaya untuk ditumbangkan tapi kembali semula. Melqt ke kawasan river. Cuba untuk memastikan SRG tak mendapatkan sebarang peluang untuk mendapatkan Lord. Dia dah ada Demon Hunter juga dalam hal ini. Sebab
bagi pendapat peribadi, aku rasa lebih kepada kalau nak tak nak Mel QT kena hidup juga dalam game ni. Okey. Tapi macam mana SRG yang pegang lock? Tapi sekarang MLQT dan Apple dah pun digunakan pakai. Entah bagaimana, entah dari mana, kita pun tak tahu. Tapi MLQT pula terkena tombak. Wall terus saja ditekan daripada Innocent. Agak sedikit panik. Tapi MLQT masih lagi dalam permainan. Cuba untuk melarikan diri. MLQT cuba untuk dikepung. Ada pula Arat pula dekat pakai depan sana. MLQT akan terdiamkan. MLQT akan ditumbangkan. SRG berjaya untuk dapatkan 3 kill. Tapi pada saat ini ada satu Lord yang perlu untuk mereka berikan tumbuhan terlebih dahulu. Jap, macam mana tiba-tiba SRG? Saya pun tak tahu. Keadaan tersebut bagaimana Hazel juga berjaya untuk menculik Lord yang dimiliki sebentar tadi. Kita nampak bagaimana sekarang ni Gorgeous akan dikenakan tekanan terlebih dahulu. Innocent sudah pun menyakitkan. Gorgeous masih bertahan agak sedikit lama. Kram perlu untuk diberikan respect pada saat ini. Damage daripada Tamus tersebut sangat-sangat memberikan. Kan di situasi yang Dia tak buat pun X tu. Siapa? Kram. Oh ya. tapi masih lagi mampu untuk sustain. Dia agak lama juga daripada Quarter Inferno saja. Lebih daripada Vengeance juga sebenarnya, memberikan tahanan dan kalau terlihatkan juga tak ada DPS yang besar pun daripada pasukan IG sebab mereka gunakan Hellcat dekat bahagian good lane lebih kepada burst. Jadi dengan adanya Anti-Curious, jadi kat sini dia boleh survive kalau dia terkena sengatan daripada Hellcat tersebut. Tapi saya tak rasa dia yang akan menjadi targeting utama dalam hal ini. Saya setuju kepada apa yang dibincangkan semula di mana dia akan memberikan masalah yang besar pula sebab mereka tak ada marksman. Padahal dah tak ada siapa pun daripada pasukan SRG yang sebenarnya mampu untuk reach dekat bahagian backline terus. Ya, dan dalam situasi ini semakin lama game ni berlanjutan, lebih selesa lagi situasi untuk Innocent terutamanya. Manakala seperti yang awak katakan, disebabkan kita ada marksman untuk Invictus Gaming, ini akan menyebabkan sedikit banyak kesukaran untuk mereka bermain pada pasal late game nanti. Tapi Nova Escobar maju kepada bahagian hadapan. Agak terlalu ke hadapan juga. Kram cuba untuk melakukan serba sedikit kepungan ke arah pasukan Invictus Gaming. Sekiranya mereka cuba untuk masuk ke arah Stormy. Dah siap dengan Queen's Wings buat Uni pada saat ini. My Invictus Gaming mempunyai beberapa saat sebelum Lord yang seterusnya untuk menjadi gelanggang pertempuran. Okey, saya menjaga pasukan ini. Saya menjagakan yang Melkuti nak masuk juga dekat bahagian bawah. So, tadi adakah Pasti akan tahu ni. Kantoi kan? Mel? Terus! Satu lawan satu. Innocent juga main kiti. Dibukanya. Terus saja Innocent akan ditumbangkan. Jangan rendah untuk Innocent. Innocent masih bertahan. Innocent terbaik. Malah kali ini Nova Escobar yang mungkin akan ditumbangkan. Bagaimana Innocent masih lagi berjaya untuk terselamat. Satu misteri dunia. Dan kali ini pemain-pemain Invictus Gaming mulai dalam bahaya. Pertumpahan dapatkan Gorgeous. Dan Gorgeous akan ditumbangkan. Pertahanan. Perlu untuk dilakukan secara bertiga. MLQT bernyawa rendah. MLQT hilang. Tapi Kram juga sudah pun berjaya untuk ditumbangkan. Bukanya Magic Sentry. Tapi informasi itu sekadar untuk melakukan pertahanan dengan lebih aman. kita nampak bagaimana outplay juga tadi itu. Win of Nature. Menyebabkan bagaimana Innocent berjaya untuk survive. Rasaannya kritikal bagaimana juga bantuan diberikan sebentar tadi. Dan apabila dia hit ke arah Nova Escobar yang dia restore balik dengan lebih banyak dan menyebabkan pasukan daripada IG kehilangan momentum buat masa ini. Timing untuk menekan Win of Nature itu juga cukup penting menyebabkan dia diguna pakai dengan efektif tanpa sebentar. Bantu dapatkan Yoms. Innocent bernyawa rendah tapi Uni mencuba untuk dapatkan 2 orang pemain secara terus. Hazel bernyawa rendah juga. Nova Escobar berjatuh terselamat. Terus kembali berundur. High ground hakikatnya untuk Invictus sangat-sangat kuat juga. Innocent perlu untuk dapatkan Spencer. Tidak, ianya akan menjadi satu game yang sukar untuk ditamatkan oleh SRG. Tepat sekali. Moskov dalam game ni menjadi watak yang paling penting sebenarnya untuk pasukan Invictus Gaming. Adakah sebenarnya kekurangan daripada sudut crowd control juga adalah punca kenapa mereka tak boleh nak lock betul-betul Innocent ni? Ya, memang itu menjadi masalah yang lebih besar lagi. Dan kalau mereka wujud pun, kawalan sisi tersebut dengan purify yang digunakan oleh Innocent, ianya juga tak punya masalah yang terlampau besar. Lock dah pun hadir. Clearance wave mampu dilaksanakan oleh Invictus Gaming sampai lepas. Stormy dicari. Cuba untuk dapatkan Innocent lagi. Masih lagi Innocent yang dicari. Win of Nature ditekan. Yang rendah untuk Hazel juga. Hazel ditentukan. Uni juga cuba untuk bertahan tapi lihat bagaimana. MLQT masuk. Innocent masih lagi di Mortality. Innocent ditumbangkan. Spencer dapatkan kill tapi Lord berjaya untuk dibersihkan juga oleh Crystal.
Spencer dicari. Spencer bakal ditumbangkan. Shutdown. Rata. SRG takkan tewas semudah itu. Satu sama untuk sang gergasi. Belum berakhir. Sang Gergasi Merah tidak mudah untuk ditumbangkan, tidak mudah untuk ditundukkan. Invictus Gaming ada harapan, tapi belum cukup untuk memenangkan keadaan yang bersih 2-0. Game ketiga menjadi penentuan. Cuma yang masih lagi punya persalahan saya, adakah Hellcat digunakan pakai untuk menutup lampu SRG ataupun untuk menutup jalan kemenangan mereka sendiri kepada damage tetapi kurang daripada sudut kekebalan. Jadi bagaimana mereka melaksanakan hit and run itu adalah cukup penting. Manakala untuk pasukan daripada Invictus Gaming, mereka mempunyai capability untuk bermain dengan siege composition yang mempunyai pelindungan yang begitu kebal di bahagian hadapan. Mereka lihat sama ada perlawanan ini mampu untuk dimenangi oleh Invictus Gaming yang sangat-sangat mengharapkan mendahagakan darah sang gergasi ataupun sekali lagi dikecewakan. Pendapat yang sama untuk pasukan-pasukan di MPL Malaysia. Tewasnya ke atas pasukan sang gergasi merah ini. Ayo kita sama-sama saksikan perlawanan di antara pasukan Invictus Gaming berhadapan Selangor Giants. Oh, first skill ataupun second skill sebenarnya yang dilepaskan kepada Nova Escobar. Agak pedih sebenarnya damage yang dikeluarkan. Lihat betapa pantasnya perisihan minion berlaku di bahagian tengah. Terus saja pasukan SRG sekarang ini merancangkan pergerakan ke bahagian atas. Penggunaan Bennett daripada Beatrix ketika ini untuk outrange juga daripada Moskov. Sekurang-kurangnya mampu untuk memberikan sedikit tekanan dekat bahagian laning nanti. Bennett Rage bersama dengan Nibiru's Passion, itu yang saya tak dapat nak saksikan bergabungkan dengan Golden Hour. Tapi itu lebih kepada pasal team fight, pasal late game nanti. Melkity nampak seperti mempunyai situasi yang selesa buat ketika ini. Zoning kepada Innocent di bahagian atas. Sambil awak kata Vexana ini mungkin sedikit sukar untuk dicari oleh sesiapa. Tapi bagaimana kalau dia ini jadi sasaran untuk Golden Hour dan juga kombinasi Barret Street tersebut? Memang tak nak kena flicker itu sajalah yang ada kalau sempat. Tapi again seperti kita bincangkan, Golden Hour tu area dia sangat-sangat luar biasa ataupun jauh. Tapi dengan first skill tu at least dia boleh berikan tekanan juga untuk stop pasukan Invictus Gaming daripada datang dekat. Tapi kalau nampak range macam ni, Stormy sedikit berbahaya sebenarnya kalau dia nak teruskan positioning dia di bahagian hadapan. Ya, dan kita juga seringkali melihat Nova Escobar rajin untuk melaksanakan rotasi dan juga meninjau kawasan jungle untuk mirroring pergerakan Uni di bahagian bawah. Menjadi tumpuan. Cubaan untuk dua orang pemain ditumbangkan. Nova Escobar terus saja mengundurkan diri, tapi Hazel membuka ultimate dengan sangat-sangat awal. No first turtle untuk pasukan IG saya kira sekarang ni. Turtle Poison telah pun dikeluarkan. Flicker juga daripada Nova Escobar. Sepertinya pasukan SRG ada kelebihan yang cukup luar biasa dekat first turtle ni. Ya, dengan satu penggunaan Curse Blast sahaja daripada Stormy sebentar tadi berjaya untuk mengendahkan banyak ahli pasukan Invictus Gaming. Mereka nak juga. Cubaan dengan Hazel yang sudah pun hadir. Satu jumpa tadi dikenakan. Namun lihat Hazel bernyawa rendah. Percubaan untuk tumbuhkan dilepaskan. Golden akan ditumbangkan nyawa. One last hit untuk Yums. Tapi Melkate baru saja sampai. Terus dengan satu flicker menumbangkan Yums. Dan membantu untuk turtle ini diambil oleh pasukan Invictus Gaming. Dua-dua sangkaan kita salah Samra. Kita kata macam first turtle ni nampak macam kena out, tapi Invictus Gaming datang balik. Tapi awak katakan Beatrix tak join first turtle, dia datang juga ni. Ya. Pertempuran yang Invictus Gaming juga merancang dalam keadaan di mana SRG tak sangka. Sebab kena ingat, map kali ini, projek yang ketiga adalah Expanding River. Rotasi yang lebih pantas lagi dibenarkan kepada beliau untuk hadir kepada kawasan team fight sebentar dia dapat kawasan turtle. 1-1 pada minit yang ketiga. Keadaan masih lagi seimbang walaupun SRG tidak berjaya untuk mendapatkan turtle yang pertama sebentar tadi. Tepat sekali. Tapi kita boleh katakan dengan penggunaan flicker berbaloi juga dengan satu kill yang berjaya untuk didapatkan. Saya cukup berbaloi. Mungkin percubaan untuk mendapatkan satu pemain. Gorgeous akan ditumbangkan. Satu kematian untuk Gorgeous. Ini yang saya katakan, dengan drafting yang mempunyai mobility, mempunyai damage, hit and run sebegini, pick off sebegini yang perlu sentiasa dilaksanakan oleh Selangor Giants untuk mendapatkan kelebihan daripada sudut kill dan juga level. Tepat sekali. Innocent kat bahagian atas sekarang ni ketinggalan sedikit daripada sudut level. Reina digunakan oleh Mel QT. Sekarang kita nampak bagaimana pergerakan daripada Chow. Tak ada purify juga daripada pasukan Invictus Gaming, jadi set up
pick off yang dilaksanakan oleh pasukan SRG akan menjadi jauh lebih mudah. Malah Baxia ni satu je masalah dia. Kalau Baxia Shield Unity ni boleh diberhentikan sebelum dia sempat untuk melanggar. Bang tu dah pakai Hazel. Satu penggunaan Shifting Skies. Tapi lihatlah bagaimana pick off tersebut sudah berjaya untuk dibatalkan. Hazel terselamat. Begitu saja. Tangkapan daripada pasukan Selangor Jaya digagalkan dengan satu golden hour dari Nova Escobar. Ya, dengan perubahan kepada patch yang terbaru di mana Marcel mampu untuk menyelamatkan rakan berada di dalam Golden Hour tersebut, memudahkan tangkapan tersebut digagalkan dengan begitu sahaja. Ini mungkin akan menjadi satu peristiwa yang akan berulang kali dilaksanakan oleh Nova Escobar. Tapi ultimate dia agak lama. Perlu berjaga-jaga sekarang ni kerana next turtle dia tidak akan lagi mempunyai Golden Hour. Pasukan SRG akan nampak bersedia juga dengan pengambilan turtle tersebut walaupun selepas turtle yang pertama mereka lepaskannya kepada pasukan Invictus Gaming. Ya. QT mungkin akan ada percubaan untuk hadir ke kawasan turtle memandangkan ia cukup dekat kawasan gold lane. Karena reach yang perlu untuk diperhatikan sebaik mungkin oleh SRG. Tapi kali ini Kram sudah pun ada War Axe buat diri beliau. Percubaan untuk maju ke bahagian hadapan. Uni berjaya untuk dapatkan turtle. Hazel cuba untuk maju. Gorgeous. Tapi lihat bagaimana Gorgeous akan terus hilang. Golden Hour sudah boleh tekan. Penetrate dilepaskan. Tapi lihat damage yang dikeluarkan ke atas Kram. Yums masih lagi terselamat. Dan pemain-pemain SRG terus saja mengundurkan diri. Tapi combo tu cukup menakutkan. Yeah. Hampir berjaya untuk melenyapkan ramai ahli Selangor Giant. Banesh Rage, Nibiru's Passion digabungkan bersama dengan Golden Hour sebentar tadi. Kalaulah mereka tidak mula mempunyai lebih banyak itemization daripada sudut damage, itu mungkin akan menjadi situasi yang lebih berbahaya kepada Selangor Giant. Dia dah ada 2 Legion Sword dan juga 1 Fury Hammer. Jadi kat sini damage dia sebenarnya dah cukup besar juga. Tapi tak boleh mematikan lagi. Kalau digunakan Bandit Rage dan juga Nibiru Special sebentar tadi dengan dalam keadaan area yang lebih tepat kena kepada pasukan SRG, mungkin sebenarnya tadi dia sudah pun kehilangan 2 orang pemain daripada pasukan SRG. Tapi menara dekat bahagian bawah sudah pun diruntuhkan oleh pasukan SRG dengan agak pantas sekarang ni. Walaupun tempo saya boleh katakan stabil, tapi dengan 2,500 perbezaan gol yang dimiliki oleh pasukan SRG, nampak macam mereka lebih proaktif untuk bergerak. Ya, terutamanya menara yang telah pun berjaya didapatkan di bahagian bawah. Blade of Despair terus saja disiapkan oleh Melkity pada minit yang ke-6. Memberikan fokus sepenuhnya kepada damage. Tak perlu kasut pun. Ban untuk mendapatkan Kram. Yang rendah untuk Kram. Tapi lihat damage daripada main pasukan Invictus Gaming membuatkan Spencer berjaya untuk mendapatkan satu kill yang pertama. Dengan adanya Sky Pacer, satu stack Sky Pacer sudah boleh dimiliki oleh beliau. Tapi Uni punya Sky Pacer belum lagi online. Masih lagi dalam perjalanan untuk melengkapkan diri dengan Sky Pacer tersebut. Kami nampak satu kombinasi yang lebih mudah dilaksanakan oleh pasukan Invictus Gaming sebentar tadi. Golden Hour, Bandit Rage, walaupun jarak dia tadi tu macam agak jauh, tapi sebenarnya cukup untuk kenakan kepada Crown. Dan situasi yang terus saja ditangkap sebentar tadi tidak juga mempunyai flicker untuk melarikan diri. Dan sekaligus Invictus Gaming ada kelebihan. Ya, dan kena ingat untuk Selangor Giant, mereka kena bergerak dengan lebih pantas, lebih agresif lagi, memberikan fokus kepada tekanan sikit sebanyak di bahagian side lane di bahagian bawah. Mungkin peluang untuk memecah belahkan formasi Invictus Gaming. Turtle yang ketiga menjadi tumpuan telah pun dimulakan oleh Uni terlebih dahulu. Kali ini Turtle akan cuba untuk didapatkan oleh SRG. Tak ada sebarang saingan walaupun Hazel menggunakan Baxia. Cepat. Tak berjaya sekarang ni, tapi lihat Nova Escobar. Flicker. Patut hadir flicker yang bagi saya agak keterlaluan. Sedikit risau dengan kedudukan beliau. Tombak yang agak tersasar daripada Innocent. Tapi sekarang ni percubaan untuk Yums. Yums ada flicker. Boleh saja untuk dapatkan Melkity. Kalau Melkity show ni, pastinya akan menyukarkan keadaan untuk beliau melakukan clearance. Akan tetapi menara akan dibiarkan hancur. Yums pun ditangkap. Yums bernyawa rendah. Yums. Tapi kali ini lihat Stormy yang diberikan sasaran. Agak jauh. Terus saja Stormy hilang daripada pandangan. Tak sempat nak flicker, Mat. Ya, kombinasi baik tadi tu. Kombinasi yang lebih mudah dilaksanakan sekarang ni. Kram juga paksa untuk memberikan sedikit pertahanan, melaksanakan dekat bahagian tengah. Cubaan untuk Kram pula. Tapi Kram menjadi masalah yang mudah diselesaikan oleh Invictus Gaming. Tapi sekarang masalah lagi satu, diorang tak dapat apa-apa tahu lagi. Ya, dan manakala Innocent pula bebas di bahagian atas untuk mendapatkan farm, untuk mendapatkan menara. Ini mungkin akan memberikan gangguan. Walaupun Invictus Gaming mempunyai kemampuan untuk melaksanakan clear wave, tetapi mobility tidak dimiliki oleh Invictus Gaming untuk menyelamatkan keadaan. Manakala untuk Selangor Giant, kita boleh katakan mempunyai kekuatan juga daripada sudut high ground dengan adanya Vexana, Curse Blast. Mencukupi untuk melaksanakan clearance wave bersama dengan Eternal Guard. Ya, jangan biarkan Stormy ditangkap je kat bahagian belakang. Nova Escobar tadi
Tepat golden hour dia ke arah mid lane pasukan SRG sekaligus mengurangkan crowd control yang dikeluarkan oleh pasukan SRG. Hazel sekarang ni percubaan untuk melanggar seorang pemain, tapi mereka membatalkan hasrat mereka. Bennett Rage sudah pun siap sediakan oleh MLQT sekarang ni dengan apa jua pick off yang akan berlaku daripada golden hour nanti. Ya, daripada sudut combo team fight, Invictus Gaming nampak lebih cantik, kecuali lah kalau Cram yang berjaya untuk menangkap lebih ramai ahli Invictus Gaming di dalam suatu team fight. Spencer juga memainkan peranan yang cukup penting dalam game ni, tapi Yoms berjaya untuk dicari, tapi detection pulse tak terkena. Sekarang ni, satu lagi percubaan untuk mendapatkan seorang pemain. Crab masih lagi bertahan buat seketika waktu. Bernyawa sangat-sangat rendah. Lord boleh untuk dimulakan saya rasa dengan ketiadaan nyawa buat Crab. Walaupun Innocent dekat bahagian bawah, tapi pemain-pemain daripada Invictus Gaming sudah pun melakukan serba sedikit persiapan terlebih dahulu bagi memastikan sekurang-kurangnya mereka mampu untuk memancing pasukan SRG melakukan tiba di kawasan Lord. Tekanan dekat kawasan side lane ni agak sedikit sukar untuk Invictus Gaming selesaikan. Mereka perlukan pertempuran yang serta-merta di kawasan Lord. Lord! Spencer dapatkannya! Stormir ditumbangkan! Entah mengapa SRG yang membuatkan Lord itu untuk pasukan Invictus Gaming dan membuatkan mereka dalam satu masalah besar sekarang ini. Sebab agak pelik sebenarnya apa yang dirancangkan oleh pasukan SRG sebenarnya, selain daripada miss retreat, tapi Spencer Berjaya dijatuhkan, percubaan untuk dapatkan MLQT bertahan, MLQT. Hilang! Double grab juga tertumbang. Gorgeous belum menjadi mangsa double kill. Uni sudah online dengan Skypesa. Mencari triple kill, tapi Nova Escobar mengelak dengan baik. Malah berjaya juga untuk menyelamatkan diri serta mendapatkan kill ke atas Yoms. Hit and run pergerakan begitu agresif dari Selangor Jane untuk memberikan sangat balas sebentar tadi, berjaya untuk membuahkan hasil. Ya, walaupun mereka kehilangan lot, itu adalah kesilapan apabila mereka memulakannya, tak menjagakan rotasi daripada Invictus Gaming seperti tadi begitu pantas untuk hadir semula di kawasan lot. Walaupun sebentar tadi kita juga kena ingat Innocent memberikan tekanan sikit sebenarnya di bahagian side lane. Itu yang menyebabkan Invictus Gaming sedikit perlahan. ya, satu pergerakan tadi miss retreat juga daripada Uni, ataupun dia kena stun, saya tak pasti sebenarnya, menyebabkan pasukan Invictus Gaming berjaya untuk dapatkan lot. Tapi kita boleh nampak keadaan menjadi berpihak kepada mereka pula. Kita belum lagi saksikan apa yang sedang terjadi. Dah ada. Tahu-tahu Uni berjaya untuk ditumbangkan. Tahu-tahu MLQT juga ditumbangkan. Tahu-tahu Nova Escobar sempat dibakar Crab. Crab pun hilang. 2 orang terkumbang untuk SRG. 3 orang akan dijadikannya. Ada double kill untuk Gorgeous. Hanya berbaki 2 pemain saja untuk SRG dalam waktu ini. Jangan tanya saya apa yang berlaku. Jangan tanya saya. Last before pause tadi tu pun apa sebenarnya? Saya pun tak berapa nak ingat apa yang berlaku. Tapi apa yang kita tahu, sebelum pause, Invictus Gaming dapat lot. dapat lot kan? Tapi SRG dapat denda dia orang. Tapi kalau kita recap balik yang berlaku sebentar tadi, ada banyak pengorbanan nyawa yang berlaku. Instant replay akan ditunjukkan sekarang dekat bahagian atas. Ini memang kita dah nampak dah. Ya, ini kita dah dapat dah. Apa bezanya, Mat? Tapi MLQT mungkin dah kena buat one dekat sini. Seringkali ditangkap juga oleh Cram dalam situasi yang di mana berpihak trade kepada pasukan SRG juga, kerana Innocent masih lagi bebas dengan tanpa sebarang kematian. Ya. One way untuk one tu. Tapi sekarang ni kalau kita melihat situasi dengan selepas pengambilan lot yang dimiliki oleh Invictus Gaming, mereka masih lagi tidak berjaya untuk menjatuhkan mana-mana inner turret milik Selangor Giant, manakala sebaliknya untuk Invictus Gaming hanya satu inner turret mereka yang masih teguh berdiri di bahagian tengah sahaja. Yang selebihnya adalah inverted turret sahaja sebagai pelindungan mereka yang terakhir. Ya. Waktu ini juga kita boleh lihat bagaimana Lord mungkin sudah pun berada dalam perancangan SRG. Namun perancangan mereka untuk menang war nampaknya belum lagi menjadi untuk setakat ini. Kita boleh lihat bagaimana untuk game ketiga, Gorgeous dah mulai dapat kill. Dan itu adalah satu masalah besar untuk SRG. Bila Gorgeous dah mulai dapatkan kill tu, terasa Gorgeous is online dah untuk game ketiga. Dengan 3 kill. Berjaya berada dekat bahagian hadapan sekarang ni. Cram terpaksa untuk berundur terlebih dahulu. Lord akan ditarik. Kita lihat bagaimana Gorgeous kena Plus yang juga cukup pedih dilepaskan sudah tadi. Spencer lambat ni. Ya, tapi kalau lambat Innocent bermain nanti. Ya, betul. Satu kelemahan Invictus Gaming adalah drafting mereka kena berkumpul beramai-ramai. Jadi tekanan side lane oleh Innocent cukup menjengkelkan bagi mereka. Belok. Nova boleh nanti lakukan satu Cram
Golden Hour, tapi lihat Innocent boleh kena masuk. Golden Hour ditekan. Kali ini percubaan untuk Innocent lakukan split push. Innocent masih lagi jauh. Ini dapatkan Lot. Innocent! Tapi Innocent berjaya untuk dapatkan ini pertentaran. Sayang sekali. Lot tak dapat. Menara hancur. Team fight lebur. Apa yang terjadi untuk Invictus Gaming? Ya, tepat sekali. Malah Kram juga selamat sebentar tadi berhadapan dengan Mel QT. Tapi Mel QT terpaksa balas dengan nyawanya sendiri sekarang ni. Sudah jatuh di tipe tangga. Selangor Giant ada peluang untuk mereka sekurang-kurangnya menjatuhkan kesemua inhibitor turret. Ya, ada peluang yang cukup besar dengan lot yang telah pun dimiliki oleh mereka. Dan tak dilupakan juga Invictus Gaming. Mereka kena memberikan tanda hormat kepada Moskov. Kemampuan untuk melaksanakan split pushing apabila diabaikan. Lihat apa yang telah terjadi. Begitu sahaja diratah Invictus turret di bahagian atas sebentar tadi. Ya, cukup kritikal sekarang ni akan daripada Invictus Gaming, walaupun secara hakikat ni mereka masih lagi ada peluang untuk melaksanakan pertahanan dengan Spencer penggunaan kiminya. Betul. Tapi beruang itu adakah mampu untuk didapatkan kerana Innocent juga damage yang dilepaskan sekarang ni bukan lagi salang-salang damage dan itu dah damage penetration juga. Bila stay dekat depan masih lagi damage yang akan diterima dekat bahagian belakang. Ban termasuk dengan Lot. Ini dekat bahagian tengah juga perlu untuk diberikan tumpuan. Tapi Spencer jadi sasaran utama dalam permainan kali ini. Hazel diberikan damage daripada Innocent. Sangat-sangat pedih. Spencer juga perlu berhati-hati dalam melakukan pertahanan dengan Moskov. Damage yang boleh untuk menembusi ke bahagian backline itu tidak boleh untuk dipandang rendah. 1 demi 1 menara. Jadi untuk didapatkan SRG selagi dalam permainan. Cuba untuk menamatkannya. Satu perlawanan yang agak sukar bagi SRG, tapi nampak seperti penamatnya masih lagi milik mereka. Diperangkap kiri dan kanan. Saya Ada suka ruang langsung Invictus Gaming nak lari. Ya, saya suka bagaimana Selangor Giant mereka memberikan tanda hormat kepada kemampuan Invictus Gaming untuk counter engage. Jadi Selangor Giant mereka tak memaksa untuk mulakan apa-apa team fight dalam situasi ini, menyebabkan Invictus Gaming mereka tak boleh guna pakai skill set yang mereka ada untuk bermain dengan lebih baik lagi. 40 stack Sky Piercer dan juga disiapkan Wind of Nature untuk Spencer. Jadi kalau dicari oleh Kram ataupun Innocent dalam game ni, dia masih lagi boleh survive. Dan cuma kalau kita nampak pergerakan daripada pasukan Invictus Gaming dah jadi terperangkap pula. Mereka tak boleh nak keluar dan mereka takut bagaimana pick-off yang boleh dilaksanakan oleh Yums. Walaupun dalam game ni tak ada damage yang boleh instant burst, tapi mirroring daripada Yums cukup untuk menyebabkan pasukan Invictus Gaming paranoid. Saya rasa untuk Selangor Giant, umpan Golden Hour itu saja. Kalau mereka berjaya untuk mengumpankannya, mereka boleh mendapatkan kemenangan dengan jauh lebih mudah. Spencer tak pakai tak pakai Purify. Kalau lah Yums lakukan gerakan-gerakan yang cuba untuk mendapatkan beliau, pastinya ia akan mengakibatkan dia tertumbang dengan mudah. Dah pancing dah tadi Golden Hour. Dia ada Golden Hour. Lot boleh sahaja diambil begitu sahaja. Selangor Giant mereka tak perlu merisaukan combo-wombo daripada Invictus Gaming. Dia orang tak boleh keluar ni. Tak ada orang boleh stay dekat kawasan base. Percubaan terlakukan clearance. Malah dalam masa yang sama kita lihat bagaimana Innocent, dia tak kisah pun dekat bahagian lot tu. Tolak terlebih dahulu dekat bahagian atas sebab semua inhibitor turret dah tak ada. Chow dekat bahagian belakang. Okey, macam mana? Gamble je ke sekali? Hazel. Cubaan untuk retry boleh yang tahan pada yang ke? tepat. Retry yang Boleh ke just tahan? tahulah. Tapi nampak macam sekarang lot reset terlebih dahulu. Wave tu memang sangat-sangat berpihak kepada pasukan SRG. Yep, mereka kena memberikan tanda hormat kepada Innocent. Clearance wave diutamakan terlebih dahulu. Selangor Giant juga, mereka hanya menantikan serangan daripada Invictus Gaming sebab mereka memberikan tanda hormat kepada kemampuan Invictus Gaming untuk melaksanakan pertahanan dengan adanya Marcel, dengan adanya Kimi, dengan adanya Beatrix. Jadi kalau mereka dapatkan lot juga, nak menghabiskan game itu juga bukanlah satu tugasan yang mudah. Lebih baik lagi kalau Selangor Giant berjaya untuk menangi team fight, kemudian menang daripada sudut jumlah, boleh saja menutup game ini. Dia tak berminat dengan Haskell dekat sini, Syamilo. Ya, tepat sekali. Itu yang saya juga agak pelik. Mungkin mereka nak memang instant terus. Tapi tak boleh juga. Tapi dia pun instant juga mati. Hop, Kram. Bawang terdapatkan Kram. Dipancingnya ultimate untuk Kram. Tapi Uni masih lagi cuba terdapatkan Lot. Nyawa rendah untuk Kram, terpaksa untuk mereka melakukan kiting terlebih dahulu. Di resetnya semula Lot buat seketika waktu. Ya, game ni memang cukup berhati-hati daripada kedua-dua pihak. Tapi adakah okey kalau dalam hal ini Innocent dah tak payah push lah? Dia just settlekan Lot cepat-cepat. Tak perlu.
Perlu kena juga, brother. Ya, sebab kekuatan Invictus Gaming kalau mereka berkumpul, kalau mereka berpecah, mereka hilang daripada kekuatan mereka. Mereka dapatkan Hazel, nyawa rendah untuk Hazel. Terpaksa untuk pulang dengan terpaksa. Tapi kali ini Malcuti juga terkena satu Jeet Kune Do. Bercuba untuk masuk semula. Hazel perlu untuk kembali ke dalam team fight. Tapi Innocent akan ditembakkan. Innocent akan hilang. Innocent dijatuhkan. Ditangkap dalam Golden Hour. Dan inilah dia, the golden timing untuk Pascal Invictus Gaming mendapatkan kemenangan yang mereka inginkan. Lord mereka boleh untuk dapatkan. Gorgeous lakukan satu zoning out. Dan nampaknya Lord milik Invictus Gaming. Kita baru je cakap masalah utama Invictus Gaming adalah Innocent, tetapi Innocent pula tertangkap. Kau lah ni. Aku dah kata suruh dia pergi split je ke stable suruh masuk team fight. Tak, sebab kita nampak Baxia dah kena balik dalam hal ni. Dan Baxia pun tak ada immortality. Jadi mudah saja kalau mereka nak tangkap terus Hazel tadi. Dan itu yang jaga aku sebenarnya. Innocent just ada juga dekat Lord. Instant burst terus Lord tu ataupun down. Tapi Sekarang ini dia ada kat dalam Golden Hour. Itu persoalan dia. tenang Invictus Gaming sekarang ni peluang untuk mereka melaksanakan serangan balas, tapi kena ingat mereka tiada inhibitor turret. Jadi sedikit sukar, sedikit perlahan untuk mereka melaksanakan push. Kan? Dia takkan jadi balik macam hari Takkan tu jadi. kan. Ada Gorgeous. Cubaan untuk mendapatkan menara. Tenangan berjalan untuk dapatkan satu. Nova Escobar masih lagi ada immortality. Nova Escobar. Golden Hour ditekan. Alah hai. Anti climax betul lah serangan ni. Ya, So, mudah. apa kira Tak ada apa-apa? ibarat sis ni lah. Tombak sampai. Innocent! Terus saja memulakan pertempuran. Mendapatkan satu. Mendapatkan Gorgeous pula. Percubaan untuk Crown melakukan secara bersendirian. Mencuba untuk dapatkan Spencer. Gorgeous dah pun dijatuhkan. Meninggalkan dua orang pemain saja. Dan pasukan Selangor Red Giants sekali lagi meradapkan harapan, menghancurkan impian dan mengekalkan tahta mereka untuk kemenangan demi kemenangan. 7 kemenangan tanpa kekalahan untuk First League bagi musim ke-17 ini. Momen tadi, momen MSC. Ketika berhadapan dengan Team Falcon. Ya. Sorry, CFU. Tapi macam mana team fight diambil straight oleh SRG, menyebabkan Invictus Gaming tak berjaya untuk menutup perlawanan ini berpihak kepada mereka. Macam mana dengan lot yang didapatkan oleh Invictus Gaming tak boleh dimanfaatkan. But again and again, Moskov, the beast, Innocent. Dia melihat Spear Destruction tepat mengenai kepada sasaran.